Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita masuk kelas ekonomi tingkatan 4. Okay, untuk kelas 4 ekonomi B. Okay, so kemarin kita tidak ada kelas sebab kita beri laluan kepada untuk kamu lah, supaya kamu lebih bersemangat, bermotivasi. So kamu ada apa ni, talk kan, talk motivation. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada kamu boleh tengok buku teks page 157, okay, bab 3.3. Okay, so sekarang cikgu akan ajar kamu dahulu, then baru kita buat apa ni, cikgu bagi latihan. Okay, bagi latihan untuk bab 3. Okay, so cikgu akan share screen. Okay. Okay, ini kamu juga boleh tengok dalam teks kamu lah. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada 3.3, iaitu penggunaan pendapatan individu. Okay, sebelum ni kamu sudah belajar berkaitan 3.1, iaitu apa fungsi wang dan fungsi bank pusat. Ada kawan kamu. Baik. Okay, so cikgu akan refresh balik apa yang kamu belajar dalam bab 3. Okay, untuk 3.1 kamu belajar berkaitan apa fungsi wang dan apa fungsi bank pusat, iaitu Bank Negara Malaysia atau BNM. Okay, yang kedua, okay, kamu sudah tahu dan pelajari berkaitan dengan pendapatan individu. Okay, berkaitan apa sektor dalam jenis pekerjaan, ada 3 sektor. Okay, so yang itu kamu kena ingat, kamu kena fahamkan. Okay, so lepas tu apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Yang ini kamu boleh sebenarnya faktor-faktor ni kamu boleh logik lah. Okay, kamu boleh fikir secara logik. Of course lah daripada dari segi ganjaran, gaji atau upah. Okay, dan banyak lagi lah jaminan pekerjaan. Okay, itu sebenarnya boleh kamu create sendirilah. Okay, apa yang mempengaruhi kamu sekiranya kamu mencari pekerjaan, apa yang kamu mahu. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okay. Lepas tu jenis-jenis pendapatan individu. So jenis-jenis pendapatan individu ada 6. Okay, iaitu kamu perlu ingat dan fahami apa jenis dia. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada 3.3, iaitu penggunaan pendapatan individu. Okay, so nanti kan yang ini sangat-sangat penting. Okay, nanti bila kamu habis sahaja SPM, kamu mahu bekerja, okay, semua ni memang akan ada apa penggunaan sekiranya kamu ada gaji. Okay, sekiranya kamu diberi gaji, kamu diberi upah. Okay, so ini sangat-sangat penting untuk kamu. Okay, so bagus kamu belajar ekonomi dari awal. So bila kamu habis SPM, kalau kamu mau bekerja atau habis study lah, okay, bila kamu mau bekerja benda ni mesti ada. Jangan kamu dibuli oleh oleh majikan kamu. So biasanya memang ada penggunaan pendapatan individu. Okay,
apa yang kamu belajar, kamu boleh mengetahui apakah maksud pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna. Okey. Lepas tu yang kedua, jenis-jenis potongan wajib dalam perhitungan pendapatan boleh guna. Okey, lepas tu perbezaan antara perbelanjaan yang dilakukan ke atas makanan dengan beg berjenama. Okey. Lepas tu bagaimanakah individu menggunakan pendapatannya. Okey. Faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan. Okey. So nanti kita akan tengoklah sampai mana kita boleh masuk. Okey. So objektif pembelajaran kita sampai sini sahajalah. Okay, first sekali kamu kena tahu apa yang dimaksudkan. Okay, atau apakah konsep pendapatan boleh guna. Okay, so dalam sini kan dia beritahu bukan semua pendapatan yang diterima boleh dibelanjakan. Kamu kena tahu. Okay, bila kamu dapat sesuatu gaji, atau upah, sebenarnya bukan semua pendapatan yang diterima kamu boleh belanjakan kerana selalunya pendapatan individu tertaluk kepada pelbagai potongan wajib. Seperti caruman KWSP. Ataupun kalau dalam English dia EPF. KWSP. Cikgu rasa kamu pun tahu kan apa itu KWSP. KWSP ni dia adalah nanti kita belajar. Ada lepas ni. So dia ada caruman EPF atau KWSP, caruman per keso, zakat, untuk yang Muslim dan cukai pendapatan perseorangan. Sekiranya cukai pendapatan tu sekiranya dia lebih dalam 3,000. Kalau gaji tinggi, memang akan ada potongan cukai pendapatan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh guna? Pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib ni. Potongan wajib dikenali sebagai pendapatan yang boleh guna. Maksudnya, bila nanti kamu kerja kan, bila kamu kerja kamu ada gaji, contohnya lah gaji kamu RM2,000. Lepas tu, kamu tidak akan dapat 2,000 bulat-bulat sebab dia mesti ada potongan EPF, per keso, kalau ada zakat, potong zakat. So dia memang akan ada, kamu tidak akan dapat 2,000. So maksudnya kamu akan dapat contoh 1,700 setelah potongan EPF dengan per keso at least. EPF dengan per keso. Dia ni memang sangat penting untuk kebajikan kamu. Kebajikan pekerja. So kalau ada mesti potong. So secara rumus, ini rumus dia lah. Kalau sekiranya kamu diberi soalan lah. Pendapatan boleh guna bersamaan equal to pendapatan individu. Macam cikgu beritahu tadi, 2,000. Kamu tolak dengan potongan yang wajib. Yang ini. Caruman, EPF, perkeso, zakat, cukai. Bila kamu tolak, sebagai contoh lah, gaji kamu 2,000, bila kamu tolak semua, tolak 300. Contoh potongan wajib kamu 300. So, pendapatan yang kamu dapat dan yang kamu boleh guna adalah 1,700. 1,700 tu yang akan masuk ke dalam bank kamu. Contoh di sini. Berikut adalah pendapatan dan potongan wajib Encik Zaidi pada bulan Januari. Pendapatan, dia bagi tahu sinilah ada gaji, gaji dia 6,000,
allowance pengangkutan RM200, allowance perumahan RM800. So ini adalah pendapatan dia, gaji yang sepatutnya dia dapat. Okey, tetapi dia ada potongan yang wajib. Okey. Cara potongan ni nanti cikgu akan bagi tahu kamu macam mana. Okey. Okey. Potongan wajib ni caruman KWSP 770, caruman perkeso RM17.50, zakat RM50, cukai pendapatan RM110. So kamu tambah ini dan kamu perlu jumlahkan. So jumlah pendapatan kamu tambah tadilah. Okay, gaji dengan allowance. Okay, so RM7,000. Okay, jumlah potongan wajib inilah yang kamu perlu tambah. So kamu sudah dapat jumlah pendapatan RM7,000. Okay, jumlah potongan wajib RM947.50. So, okay, kamu lagi berapakah pendapatan boleh guna pada bulan tersebut. Jadi kamu tolaklah jumlah pendapatan Encik Zaidi tolak dengan jumlah potongan wajib. So yang ini yang akan, bila ini adalah jumlah pendapatan boleh guna, ini adalah yang akan masuk dalam bank kamu. Bukan RM7,000. So kamu boleh tahulah kan. Sudah nampak. Contohnya kan, parents kamu gaji RM7,000. Kamu tidak akan orang cakap, parents kamu tidak akan dapat RM7,000 tu terus. Dia akan ada potongan. Macam tu. Cara dia bila ada pendapatan. So lepas ni, sekiranya kamu sudah masuk alam pekerjaan, contohnya majikan kamu bagi kamu gaji RM2,000. So tidak akan kamu dapat RM2,000 itu sebab kamu belum potong EPF, KWSP, atau EPF, perkeso, at least EPF dengan perkeso. Itu kalau untuk swasta lah. Kalau untuk kerajaan banyak lagi sebenarnya. So itu adalah cara kamu untuk tahu berapa pendapatan yang kamu boleh guna dan berapa yang masuk dalam bank kamu. Okey. So sekarang cikgu akan inilah pasal potongan wajib. Tadi kamu sudah tahu macam mana mengira pendapatan boleh guna dan apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh guna. So sekarang kita pelajari berkaitan potongan wajib yang cikgu bagi tahu tadi. Potongan wajib ialah bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang. So memang wajib. Lebih-lebih lagi ni lah KWSP dengan perkeso. At least dua ni. Kalau bukan kerajaan. Atau yang diwajibkan dalam rukun Islam untuk zakat lah. Potongan wajib terdiri daripada caruman KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja atau EPF, bayaran zakat for Muslim, caruman perkeso, dengan cukai pendapatan perseorangan. Walaupun potongan wajib akan mengurangkan pendapatan individu tetapi memberi jaminan pendapatan pada masa hadapan. Macam cikgu cakap tadi. Potongan-potongan wajib ni dia sebenarnya memberi benefit kepada kamu sebenarnya pada masa hadapan. Kenapa? Kita akan belajar. Yang ini benda ni kamu akan kamu akan rasai juga setelah kamu masuk alam pekerjaan. So dia sangat-sangat penting. So sangat kamu beruntung kamu belajar ekonomi pada tingkatan 4. So ada pendedahan lah. Nanti kalau kamu masuk pekerjaan baru kamu ingat, oh ya kan ada Cikgu DK beritahu. Untuk caruman KWSP, apalah yang dalam berita kan.
Boleh pengeluaran. Okey, KWSP boleh dikeluarkan. Kan? iSinar, iLestari. Yang baru sekarang ni apa lagi ya? Siapa tahu? Okey. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan caruman KWSP? Okey, tujuan penubuhan KWSP adalah menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalui pengurusan simpanan ahli secara cekap dan amanah. Okey, so maksudnya di sini sebenarnya KWSP ini dia akan memberi faedah bila kamu sudah bersara, atau dia ada lebih kepada faedah persaraan. Okey. Disebab itulah kamu ada potongan. Okey, semua pekerja sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam diwajibkan mencarum dalam KWSP. Maksudnya kalau yang pekerja yang ada pencen memang tidak tidak boleh caruman KWSP. Okey. So dia ada pilihan lah sebenarnya. Kalau macam sektor awam, okey, kalau sektor awam atau kerja kerajaan, okey, kalau ada kamu boleh diberi dua pilihan, mahu pencen atau KWSP. Okey. So kalau pencen, so kamu tidak ada potongan di sinilah. Kamu akan potongan yang lain lagi. Okey. Okey, untuk ekonomi, subjek ekonomi kita belajar berkaitan dengan lebih umum lah. Okey, semua pekerja sektor swasta dan pekerja yang tidak berpencen. Okey, so diwajibkan mencarum KWSP. Okey, kadar caruman semasa ini pada tahun 2016. Okey. Okey, kalau pada tahun 2016 gaji kurang dari 5,000 pekerja 11% daripada gaji. Majikan 3%. Maksudnya dia ada dua potongan. Itu yang sangat bagus sebenarnya KWSP. Okey, maksudnya majikan akan memasukkan juga akaun masukkan ikut persen ke dalam akaun kamu dalam KWSP. So sebab itulah sangat-sangat kebajikan untuk kamu lah, untuk pekerja, sangat baguslah, sebab pekerja akan dipotong 11% dari gaji, majikan 13% daripada gaji. Tapi ini adalah pada tahun 2016. Kita tengok yang sekarang punya. Ini sebab kamu tengok di sini. Namun ketika ekonomi negara lembab, kerajaan boleh menurunkan kadar caruman untuk merangsang perbelanjaan domestik. Maksudnya di sini persen untuk KWSP ni dia akan ikut ekonomi lah, ekonomi negara. Okey. So bila ekonomi kita kurang, menurun, so untuk meningkatkan atau merangsang perbelanjaan domestik, so kerajaan akan menurunkan kadar caruman. Ini yang pada tahun 2016. Kita tengok yang tahun ni website untuk KWSP. Ini pada tahun pada sekarang lah. Kamu tengok di sini, ini adalah website KWSP. Ini yang latest lah. Kalau peringkat, dia ada dua peringkat. Peringkat pertama, umur bawah 60 tahun. Peringkat kedua, umur 60 tahun ke atas. Ini maksudnya yang masih bekerja atas 60. So dia ada lain dia punya potongan. So ini adalah peringkat pertama, umur bawah 60 tahun lah, macam kita. Kalau kita bekerja, ada potongan. So dia juga ada status pekerja lah, warga negara, penduduk tetap, dia akan berbeza-beza. Macam kita warga negara. So peringkat satu untuk gaji 5,000 ke bawah,
ini adalah potongan pekerja. Okay. So pekerja 9%, maksudnya kamu punya gaji akan dipotong 9%. Sebagai contoh, okay, gaji kamu 900. Okay, contoh 9,000. Bukan 9,000. 2,000. Okay. So, gaji kamu 2,000. Jadi kamu akan akan dipotong sebanyak 9% daripada 2,000. So 2,000 darab 9% kamu akan dapatlah. Itu adalah setiap bulan kamu dapat potongan wajib KWSP. So dalam RM180 kamu dipotong. Okay. So untuk majikan, ada yang masuk. So untuk majikan, okay, majikan juga akan memberi kamu amount yang lebih besar. Okay. Sebab itulah perlukan ada KWSP. Okay. So ini adalah potongan. Jadi majikan dia akan potong gaji kamu 2,000 tu darab dengan 13%. Okay. So majikan akan memberi kamu, kamu kiralah 13%. Majikan akan memberi kamu dalam RM260. Okay. Dia akan masukkan terus dalam akaun KWSP kamu. Okay. So pekerja kamu akan dipotong 180 sahaja yang tadi. Jadi dalam majikan kamu setiap bulan, okay, sebagai contoh kamu akan dapat 440. Okay, tetapi kamu dipotong 180 sahaja. Okay, so kalau lebih 5,000 dia lain jugalah. Okay, untuk pekerja sama, potongan dia 9%. Okay, majikan 12%. Okay. Okay, ini adalah yang latest. Okay, kalau kamu mau tahu latest, kamu perlu masuk ke dalam website. Okay, website KWSP. Okay. Okay, so ini adalah berkaitan dengan KWSP. So setiap bulan kamu akan dipotong gaji. Okay, kalau 2016 11% kan. Jadi sekarang kan musim, kita sekarang kan musim COVID-19. Jadi ekonomi pun menurun. Okay, jadi disebabkan itulah mungkin ada penurunan kadar caruman oleh kerajaan. Okay. Kalau dulu 11%, maksudnya kalau gaji 2,000, okay, kamu akan kena potong, ada potongan 220, okay, daripada 2,000. Okay, kalau yang sekarang kamu akan dapat, kamu cuma kena potongan 9% daripada gaji. Okay. Okay. KWSP ini juga ceruman ahli akan digunakan untuk pelaburan seperti membeli hartanah, beli rumah. Okay. Sebenarnya bila kamu membeli rumah, kamu boleh menggunakan KWSP. Okay. Okay. Security Kerajaan Malaysia, equity, banyak lagi sebenarnya. Okay. Okay, ini yang cikgu beritahu tadi. Contoh pengiraan dia. Okay, yang ini tadi gaji 2,000. Okay, sebab dia bawah 2,000. Caruman pekerja 11%. Tetapi sekarang latest punya kita potongan 9%. Okay, so kamu 2,000 darab 11%. Yang ni 220. Ini juga adalah caruman majikan. Okay, tapi kamu cuma kena potong yang inilah. Potongan kamu yang ini saja. Ini caruman yang bagi. Okay, caruman majikan yang bagi kamu dalam akaun KWSP. So sangat-sangat bagus sebenarnya KWSP. Okay, dan kamu akan dapat dividen pula setiap tahun. Setahun sekali. Okay. So dia akan jadi bertambah setiap tahun. Okay. Right.
So, caruman ahli akan disimpan dalam dua akaun, iaitu akaun 1 dan akaun 2. Dia ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 ini adalah 70% daripada simpanan dan khusus untuk persaraan. Akaun 2 30% daripada simpanan dan khusus pengeluaran persaraan, pra-persaraan yang boleh menambah nilai kepada simpanan persaraan. Maksudnya di sini sekiranya lah kan, total yang ada dalam simpanan KWSP kamu, sebab kamu bekerja, ada potongan setiap bulan dan ada lagi diberikan oleh majikan, kan. So yang ini sekiranya kamu punya simpanan, contohnya 50,000. 70% daripada 50,000 tu dia akan masuk dalam akaun 1. Ini adalah persaraan. Kamu boleh guna sebenarnya untuk kamu bersara lah. Umur kamu lebih 55 tahun. Tetapi itulah sekarang disebabkan musim COVID-19. Kamu pun, cikgu rasa kamu pun memang ada dengarlah berkaitan dengan KWSP. Sekarang disebabkan ekonomi, ekonomi rakyat, kan, tidak menentu, ada yang banyak hilang pekerjaan. So sesiapa yang ada simpanan KWSP boleh dikeluarkan. Ikut pada kerajaan lah dan KWSP. Tetapi yang sebetulnya dia beginilah. Akaun 1 simpanan tu untuk persaraan sebenarnya. Untuk persaraan umur kamu 50-an ke atas, 55. Untuk akaun 2 pula, dia adalah simpanan untuk pengeluaran prapersaraan. Untuk simpanan dalam akaun 2 juga sebenarnya boleh dikeluarkan melalui pengeluaran perumahan. Kamu beli rumah, kamu boleh keluarkan, yang akaun 2. Pendidikan. Kalau kamu mau meneruskan, kamu bekerja, then kamu mau belajarlah, kamu boleh keluarkan untuk menanggung pembelajaran kamu. Kesihatan. Pengeluaran umur 50 tahun. Sepatutnya ini adalah pengeluaran umur 50 tahun, akaun 2. Lepas tu pengeluaran simpanan melebihi 1 juta dan pengeluaran haji. Untuk yang Muslim. So itu adalah untuk pengeluaran akaun 2 sepatutnya. Tetapi itulah sekarang zaman dah berubah disebabkan musim COVID-19 ni. So yang penting kamu tahulah sebenarnya KWSP ni kamu tidak boleh keluarkan. Kami tidak boleh keluarkan bila-bila masa. Maksudnya tanpa ada yang inilah. Simpanan akaun 2 situasi ni. So kesemua simpanan dalam akaun 1 dan akaun 2 boleh dikeluarkan dalam situasi berikut. Mencapai umur 55 tahun. Macam cikgu beritahu tadi lah, meninggalkan negara, disahkan tidak berupaya, dari segi fizikal dan mental, Lepas tu anggota perkhidmatan awam yang telah diberi taraf berpencen. So kamu boleh keluarkan kesemuanya. Sepatutnya. Tapi sekarang musim berubahlah. Tetapi yang ini kalau sekiranya ekonomi sudah cikgu rasa memang akan macam ni baliklah. Memang akan tidak akan ada pengeluaran lagi. Caruman perkeso. Caruman perkeso ni juga sangat-sangat penting. So bila ada KWSP, dia akan seiring dengan bersama dengan perkeso. Apa yang dimaksudkan dengan perkeso? Tujuan penubuhan dia ialah memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial. Seperti membayar faedah perubatan dan wang untuk pekerja yang mengalami risiko dan menyediakan bekalan
peralatan prostetik dan pemulihan bagi pekerja. Okay, so perkeso ni dia sebenarnya memang lebih kepada kebajikan pekerja. Okay, jadi memang akan ada caruman potongan gaji dan juga dari pekerja dan dari majikan. So dia ada dua lah. Okay. Okay, pekerja yang wajib mencarum dalam perkeso ialah pekerja yang menerima gaji bulanan RM4,000 ke bawah. Okay. Kadar caruman majikan ialah 1.75%. Maksudnya majikan akan membayar juga kepada perkeso untuk kamu. Okay, 1.75% untuk pekerja. Dan caruman pekerja maksudnya potongan dari gaji pekerja 0.5% daripada gaji pekerja. Okey, kita tengok pula caruman yang latest. Okey. Okey, sama juga ini cara pengiraan dia lah. Okey, 2,000 darab 0.5% RM10. Okey, so kamu akan dipotong kalau gaji kamu 2,000, kamu akan dipotong dari gaji kamu RM10. Okey. Caruman majikan akan dikenakan RM35 untuk membayar perkeso untuk kamu. Okey. Okey, perkeso ni dia memberi perlindungan melalui skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Apa maksud skim perbelanjaan? Okey. Skim faedah kepada pencarum perkeso. Okey, sebelum kita masuk kepada ini, okey, cikgu akan lihatkan kamu website. Okey, ini adalah website perkeso. Okey, ini adalah website perkeso. Okey, jadi di sini adalah ada dua. Okey, so sekarang, okey, pada tahun sekarang, okey, ada dua jenis caruman. Okay. Okay, dalam perkeso dia ada dua jenis yang kamu dipotong, iaitu SOCSO, okay, nama dia SOCSO, okay, dan SIP. Dia berkuasa pada 2018. Okay. So yang pertama ni SOCSO. Okay, SOCSO ni dia ada dua jenis. Caruman jenis pertama dan caruman jenis kedua. Okey, caruman jenis pertama ni yang kurang daripada 60 tahun lah. Okey. Okey. Dia masih sama. Okey, kadar caruman dia masih sama daripada majikan 1.75% dan daripada pekerja 0.5%. Maksudnya di sini kamu masih lagi dipotong 0.5% sehingga tahun 2021. So masih lagi lah. Okey. Dan caruman jenis kedua ni dia yang atas 55 tahun. Okay. So dia ada perbezaan sedikit lah caruman dia untuk pengetahuan kamu sahaja. Okay. Okay. Lepas tu, okay, macam cikgu beritahu tadi, kamu akan dipotong dalam perkeso SOCSO dan SIP. Apa yang dimasukkan dengan SIP? SIP tu adalah sistem insurans pekerjaan. Okay, sebenarnya dia dikuat kuasa pada tahun Januari 2018. So cikgu sempatlah untuk dulu cikgu bekerja sebagai accounts. Okay, so cikgu sempatlah untuk membuat pengiraan gaji pekerja. Okay, so pada tahun 2018 telah diperkenalkan SIP, iaitu Sistem Insurans Pekerjaan. So dia cuma dipotong 0.2% dari majikan dan 0.2% dari pekerja daripada gaji bulanan pekerja. So maksudnya sekarang kamu ada sekarang kamu ada dua benda lah kalau dalam perkeso kamu dapat kena potongan gaji, iaitu SOCSO dan SIP, Sistem Insurans Pekerja. Apa yang dimaksudkan dengan Sistem Insurans Pekerja? Yang itu baru cikgu rasa sini belum ada. Dalam buku teks belum ada. So untuk pengetahuan kamu lah, sekiranya ada ditanya berkaitan yang baru ni, 2018 punya baru
baru diperkenalkan. Okay. So SIP tu sebenarnya sekiranya kamu bekerja dan sebagai contoh sebagai contoh kamu diberhentikan disebabkan macam sekarang lah, disebabkan kamu ada sebuah syarikat tempat kamu bekerja ditutup. Okay, ditutup disebabkan, contohnya lah sekarang disebabkan wabak COVID-19 ni banyak yang ditutupkan, so kamu diberhentikan kerja. Okay, so SIP tu sebenarnya di sanalah dia berfungsi. Okay, dia akan bagi kamu tidak silap cikgu, dia akan bagi kamu gaji tapi tidak banyak lah untuk beberapa bulan sebelum kamu diberi iklan untuk pekerjaan. Okay, itu adalah SIP. Okay, tidak silap cikgu dalam 6 bulan. Okay, 6 bulan kamu masa kamu awal diberhentikan. Okay. Okay, untuk SOCSO, okay, apa yang kepentingan SOCSO ni, itu Perkeso ni adalah bila kamu ada skim bencana pekerjaan. Maksudnya sekiranya seseorang pekerja tu dia ada kemalangan yang berlaku semasa bekerja atau dalam perjalanan ke tempat pekerjaan, okay, antara faedah perubatan. Kamu akan diberikan oleh Perkeso faedah, okay, perubatan atau faedah hilang upaya sementara. So bulan-bulan akan diberikan lah. Okay, akan diberikan faedah. Okay, faedah hilang upaya, allowance, okay, faedah kebumian. So banyak sebenarnya skim bencana pekerjaan. So dia macam insurans untuk kamu lah, kamu bekerja kan. Okay, so yang kedua pula skim keilatan atau kecacatan kekal, atau lebih daripada kurang upaya lah. Okay, memberi perlindungan kepada pekerja jika berlaku ilat atau kematian atas sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sebelum berumur 60 tahun. Okay, sekiranya ada yang kamu bekerja, okay, sekiranya lah kan ada pekerja, dia ada kemalangan yang memang tidak memang kecacatan yang kekal, okay, atau kurang berupaya untuk bekerja, so boleh Perkeso akan bagi bulanan faedah. Okay, dia macam upah lah, tetapi dia bukan, kita tidak boleh panggil dia upah, dia macam skim keilatan. Okay, faedah yang diperoleh di bawah skim ini ialah pencen ilat. Pencen. Okay, so dia akan diberi bulan-bulan pencen ilat, geran ilat, pencen penakat, pemulihan dan faedah kebumian. Okay, itu adalah KWSP dan Perkeso. Okay, yang ketiga, dia berkaitan dengan cukai pendapatan individu. Okay, tujuan kerajaan mengenakan cukai, okay, dia adalah LHDN. Okay, ini adalah macam yang tadi, KWSP, Perkeso dan sini adalah LHDN. Okay, tujuan kerajaan mengenakan cukai adalah untuk menambah hasil kerajaan, mengurangkan jurang pendapatan, membangunkan ekonomi negara dan membekalkan barang dan perkhidmatan awam. Okay. Okay, cukai pendapatan ni dia dikenakan bergantung kepada pendapatan yang boleh cukai. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh cukai? Dia adalah pendapatan tahunan yang ditolak semua pelepasan cukai yang layak diterima oleh individu berkenaan. Okay, so biasanya, okay, parents, seorang pekerja tu kalau dia lebih gaji dia lebih, pendapatan dia lebih besar, so setiap tahun memang akan ada cukai lah, okay, tapi dia akan
akan ada potongan setiap bulan dan dikira pada setiap setahun sekali. Okay. So rumus bagi pendapatan boleh cukai, pendapatan tahunan, okay, maksudnya dalam masa 12 bulan tu kamu tolak dengan pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai ni adalah amount pendapatan yang dibenarkan untuk dikecualikan daripada pengiraan cukai. Okay, sebenarnya banyak pelepasan di sini. Ini adalah pelepasan cukai individu. Okay, yang ini tahun 2016 lah. Okay, maksudnya individu dan saudara tanggungan ini adalah pelepasan dia lah. Okay. 9,000 perbelanjaan perubatan ibu bapa. Okay. Yang penting kamu perlu ada bukti untuk membuat pelepasan cukai. Okay, mesti macam yuran pendidikan. Okay, macam yuran pendidikan tu ada bil. Okay, kamu akan diberikan bil. Okay, bil tu, okay, bil bayaran tu kamu bila kamu bayar, kamu akan jadikan bukti untuk pelepasan cukai. Okay. Dan banyak lagi sebenarnya di sini list ya. Okay, ini adalah kadar cukai pendapatan individu lah. Okay, kalau kosong hingga 2,500, okay, tidak akan ada dikenakan cukai. Okay. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini adalah kadar cukai pendapatan individu pada tahun 2016. Okay. Okay, so okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, thank you for join class. Thank you semua. Nanti cikgu bagi latihan lah untuk kamu cuti. Okay, thank you. Okay, cikgu, thank you. Alright. Thank you, cikgu. Okay, bye-bye. Selamat bercuti. Terima kasih.